hantam sesiapa saja yang telah melakukan kezaliman terhadap umat Islam terdahulu. Itu kena ingat begitu sejarah. Bulan Ramadan yang kita sebut setiap tahun itu mengingatkan tentang perang-perang yang berlaku di bulan Ramadan. Dan begitulah yang dilalui oleh para sahabat dan khalifah-khalifah. Kuasa yang mereka jajah satu persatu negara itulah menyebabkan kita dapat Islam, tuan-tuan. Sehingga kan kuasa-kuasa pada waktu itu takut untuk melawan Islam, maka diberikan kuasa itu kepada Islam. Islam merintahlah. Kerana takut dan gerun terhadap kekuatan Islam. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah. Kalau kita bahas tentang agama Yahudi ni, tuan-tuan, ya, dia agama yang terlalu banyak persamaan. Kalau boleh letak persentage lah dalam kajian saya antara Islam dan Yahudi ni, saya nak letak 95% lah persamaan dia. 95%. Saya nak letakkan persamaan tu 95%. Mungkin tak tepat lah peratusan ini. Soal apa, tuan-tuan? Yang membezakan Islam dan Yahudi, tuan-tuan, ya, kalau dalam sudut kajian agama, yang membezakan ialah sikap. Sikap. Dalam ajaran Yahudi kitab Taurat, dalam ajaran itu yang tidak dimasukkan, yang peliknya, tidak dimasukkan ajaran ini dalam kitab Taurat dia. Zina haram, arak haram, judi haram, babi haram, zina haram, tidak boleh menyekutukan Allah, tidak boleh membuat berhala. Ajaran yang diajar oleh Nabi Musa yang mereka biarkan remain berada dalam kitab Taurat itu adalah ajaran yang hampir semuanya sama dengan Islam. Sama. Dalam Nabi Musa boleh makan babi? Tak boleh. Zaman Nabi Musa boleh tak hidup suami laki perempuan satu rumah tak kahwin? Tak boleh. Cuma zaman Nabi Muhammad ditetapkan siapa boleh kahwin, siapa tak boleh kahwin. Kalau dah kahwin dengan kakak, adik jangan kau sapu juga. Kalau dah kahwin dengan anak, mak tu jadi tak boleh kita kahwin dengan mak mentua kita walaupun kita dah bercerai dengan dia. Tapi perkahwinan itu tetap jadi syariat. Dia tak boleh duduk tanpa perkahwinan. Dalam agama Yahudi, perkahwinan itu juga adalah satu syariat. Tak boleh duduk tanpa syariat, tanpa perkahwinan. Cuma siapa yang boleh kahwin dan siapa tak boleh kahwin itu sama. Itu berbeza. Dalam syariat Nabi Musa, puasa. Puasa ada. Syariat puasa. Kita letak rukun Islam, pertama apa? Syahadah. Syahadah, beriman Allah, Muhammad. Itu syahadah kita. Dia beriman dengan Allah, Nabi-Nabi. Kita sebut nama-nama Nabi. Tolak Nabi Muhammad je. Semua Nabi dia pakai. Semua dia anggap Nabi. Jesus. Itu yang mungkin ada isu lah. Dia tak terima Jesus, tapi sebahagian Yahudi ada terima Jesus, tapi tak nak terima syariat Jesus ataupun Nabi Isa. Sulaiman, Solomon, Yakub, Jacob. Yang biskut tu, biskut Jacob tu daripada Nabi Yakub lah. Dia panggil Jacob. Musa, Moses. Saya tengok iklan baru ni ada cerita Nuh. Akan keluar ni cerita Nuh. N-O-A-H, Nuh. Nabi Nuh. Cerita pasal kapal. Buat kapal, binatang. Saya tengok, saya pun tak ingat masa saya naik flight ada iklan itu. Abraham. Adam. Itulah sebut slang itu tak. Hawa, Eve. Apa Nabi yang kita pakai 25 Rasul Nabi itu dia tak pakai. Tolak Rasulullah je. Lain semua sama dia pakai. Baik. Tentang Allah, tentang Nabi, tentang puasa. Puasa, Allah dah kata dia orang, puasa yang aku syariat pada kamu ni bukan syariat baru. Aku dah syariat sebelum ni dah. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebelum ni pun ada syariat puasa. Dia ada puasa, cuma bukan Ramadan lah. Mungkin Syawal, mungkin Zulkaidah, bukan sebulan, mungkin 3 bulan, mungkin setahun, wallahu alam. Tapi syariat puasa tu ada, bukan syariat baru. Zakat, zakat aja dipanggil syakal, cuma nilai dia 1/2, 1.2.
yang wajib dikeluarkan setiap tahun, dia ada. Wajib kena keluar setiap tahun, dia ada. Zakat, haji, jelas sebelum Rasulullah bertukar kiblat, Baitul Maqdis adalah kiblatnya. Nabi-nabi sebelum itu adalah kiblatnya di Baitul Maqdis. Itu syariat yang besar tu tuan, tentang aurat yang kecil-kecil, tentang makan babi, minum arak, tentang apa lagi, banyaklah tuan-tuan. Tak ada nak kata oh Yahudi lain, Islam lain, tak boleh. Pasal bila tuan-tuan kaji Taurat, yang tuan-tuan beli buku Bible tu, dalam Bible tu saya dah sebut banyak kali dalam Bible yang jual kat Konnichiwa tu, dalam Bible tu yang dekat atas tu apa? Ialah Konnichiwa tu lah. Tuan beli kat situ, dalam tu ada Taurat. Ada, dia panggil Torah. Ya. Ni bahagian ni. Ni Torah ni. Surah yang pertama 5 tu, Genesis, Exodus, Leviticus, Number, Deuteronomy tu 5 fasal dia panggil 5 tu, itu dipanggil 5 Book of Moses. Itu ni. Kitab Musa. Kitab ni adalah kitab mitzvah ataupun syariah dan etika. Dalam ni tuan-tuan akan jumpa tentang syariat-syariat yang saya sebut tadi. Bab babi, bab arak, bab apa semua dalam ni. Semuanya sama. Tak ada beza. Apa yang beza kita Yahudi? Oh, kalau jadi Yahudi lah Ustaz, tak boleh, dia tak terima. Dia tak terima, welcome jadi Yahudi. No, tak boleh. Dia tak bagi. Kita seronok takjub ke macam mana ke, kita kagum nak jadi sebahagian dari Yahudi, wa'iyazbillah pun dia tak bagi. Nah, apa yang membezakan dia dengan ajaran yang disyariatkan itu dengan kita? Yang membezakan ialah sikap. Sikap iman kita terhadap perintah itu. Jadi tuan-tuan, kalau jumpa nanti bila saya bahas tentang, ada tak dalam ni ni banyak-banyak jenis-jenis Yahudi, tak payahlah buat pening ni. Bukan nak ambil exam pun. Ini untuk budak ambil exam. Saya pernah tunjuk Bible kat tuan-tuan dulu sebelum ni Kalau tuan-tuan jumpa dalam Bible tu ada apa? Dalam Bible tu ada ayat-ayat mengharamkan babi, mengharamkan zina, kena sunat, khitan, sunat, tentang kena sembah Allah. Jangan rasa pelik, ui, Bible ni macam Quran. Tak pelik tuan-tuan, pasal apa? Memang Allah dah perintahkan benda itu pada orang-orang Yahudi. Tapi yang menyebabkan Allah benci dan marah pada mereka ni, maghdub ni, pasal apa? Pasal tak ikut. Pasal tak ikut. Bukan pasal benda tu tak diajar atau tak ada dalam kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Hatta kepada isu ustaz, Bible ni ataupun dalam Bible ada Taurat ni, semuanya guna nama Allah. Isu kalimah Allah kan? Ada nama Allah. Lepas tu ada cerita pasal nabi-nabi lah apa, tuan-tuan memang jumpalah kalimah Allah ni. 10 hukum Allah. Ni Bible Melayu ni. Perkataan Allah ada, tak ingat 2000 berapa 2000 tak kat mana saya tulis. Tak jumpa. Tak ingat. Tak ada. Perkataan Allah ada 2700 lebih perkataan Allah dalam Bible yang Melayu ni. Perkataan Allah dalam Quran yang buat merah tu kan, yang Allah saja, bukan yang Allahumma ataupun Rabbi, yang Allah saja ada 500 je. Perkataan Allah lagi banyak daripada dalam Bible lagi banyak. Baik, ketika mana tuan-tuan jumpa perkataan-perkataan ni, contoh ketika mana tuan-tuan belajar dengan saya sebab tu, kena tak laki jugalah, nanti pening. Tak apalah, tuan-tuan jumpa nanti. Oh, jumpa kalimah tentang ajaran Taurat, ajaran tentang zina. Jangan berzina, contohnya kan. Tentang kisah, siapa yang pergi buat, jika mata kanan kamu menyebabkan kamu berdosa cungkil, ni tentang kisah, tentang cerai. Tuan-tuan kalau tak suka kat isteri, jangan tinggalkan dia terkontang-kanting bergantung tanpa tali, apa? Tali tak bergantung, tali gantung. Lebih kurang itulah. Kena ceraikan dia.
Kan Quran pun ajar kan, tak minat, tak suka, wasarihuhunna bil ma'ruf, ceraikan dia dengan cara yang baik. Tak boleh kahwin, lepas tu tak suka tinggal, lepas tu kahwin pula, tak suka tinggal, lepas tu tanya berapa orang bini, 14 orang. Tak cerai, tak boleh. Cerai itulah menyebabkan dia boleh maintain 4. Ada tak? Tak ada. Cita-cita? Ada. Tak apalah. Jadilah tu ya, perempuan. Letakkan niat menjadilah. Dapat pahala niat. Kesian orang Melayu. Ya. Apa lagi? Marah ustazah ke atas. Jangan membunuh, jangan berzina. Jangan mencuri, jangan jadi saksi palsu. Ini semua adalah ajaran yang ada dalam kitab Taurat. Kenapa dia ajar macam ni? Dah memang Allah ajar begitu. Yang dia orang sama ada dia orang terlupa ke atau dia orang lalai ke, tapi memang itulah ajaran Taurat. Jadi apakah yang menjadikan isu sekarang ni? Isunya ialah orang Yahudi yang ada kitab ni tuan-tuan, dia tak taat. Dia tak taat. Dia tak nak taat kepada ajaran itu. Soal ajaran itu ada, no problem. Soalnya, kenapa kau tak taat dengan ajaran itu? Allah kata, sembah Allah, kau pergi sembah Isra. Allah kata, jangan zina, kau memuju lalu melintang sapu. Allah kata, jangan makan babi, kau buat majlis makan babi. Allah kata, jangan curi, engkau curi dah macam jebon dah. Jadi ajaran yang ada dalam ajaran Yahudi itu sebenarnya 95% sama dengan Islam. Ajaran dia, sikap dia tengok Quran. Atau saya cerita dulu lah awal sikap yang Allah kata mereka ni dibenci. Kenapa dibenci? Kerana mereka degil untuk taat kepada ajaran yang Allah turun kepada Nabi Musa. Degil tuan-tuan. Tahap kedegilan ni bukan boleh ajak bincang je. Tahap kau ajar nak mampus pun tak tahu ajar macam dia. Tahap kezaliman yang melampau, membunuh Nabi. Itu sikap-sikap itu Quran cerita. Maka cara kita berhadapan dengan puak-puak ni ialah seperti mana yang diajarkan dalam Quran. Apa dia kata? Hanya ada satu Allah. Kau nampak Hanya ada satu yang dapat memimpin manusia kepada Allah, iaitu Kristus yang datang ke bumi sebagai manusia. Jesus is manusia, bukan sebagai Tuhan. Siapa cakap ni? Kita dia cakap, bukan Quran cakap. Quran tu memang cerita dah, mentahkikkan, mengkonfirmkan lagi isu. Ini cerita daripada Bible ataupun kitab Taurat yang digabungkan oleh orang-orang Kristian. Nah, di sini tuan-tuan, tuan-tuan bila tengok ayat-ayat begini, kita nak bersikap seperti mana yang diajar Rasulullah SAW. Ketika mana Quran mengajar tentang ayat haram babi, kita tak makan babi. Dia orang memang kata tak boleh makan, tapi dia makan juga. Itu yang kita tak nak sikap itu. Bukan soal, kau kena hapuskanlah ayat ni. Jangan kata babi, kau cakaplah unta ke. Jangan makan biawak kaduk ke. Enggak, memang babi tak boleh dia makan, tapi dia makan juga. Jadi kita pun bersikap begitu. Jangan kita buat benda yang seperti mana dibenci oleh Allah. Allah benci kepada puak Yahudi kerana inilah. Allah turun ayat masih lagi tidak mau mentaati perintah Allah. Buat cara berfikir kita. Ini masalah dia. Kita fikir cara kita. Kita tak ambil cara yang Nabi ajar. Kita tak ambil apa Quran cerita. Macam mana nak buat? Macam mana nak buat terhadap mereka ni? Kita buat cara yang kita rasa sesuai pada pemikiran kita. Itu yang dipanggil ikut sunnah, tuan-tuan. Ikut sunnah ni ikut benda yang Nabi buat je. Bukan jangan pandai-pandai buat benda. Kita nak buat lawan dia, orang ni buat begini, buat ini. Jangan buat pandai-pandai. Tengok Nabi buat macam mana. Nabi ada buat tak? Nabi ada buat, kita buat. Ini tidak, yang Nabi tak buat lah kita nak buat sangat. Yang Nabi tak buat kita nak buat, dan kita mengatakan bahawa ini dakwah zaman sekarang ni memang kena macam tu. Hebat dakwah kita, dakwah Nabi. Kita lebih hebat kalau itu metodologi dakwah kita. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Boleh Pani ada nak pergi Palestin? Tuan-tuan pergi lah. Saya doakan je. Ketika mana kita bercakap tentang dunia di barat, di Asia Barat ataupun di negara Arab,
Dia tak cerita lagi pasal Syria. Tuan tahu tak cerita Syria, Jabhah Nusrah, Daulah Islamiah fi Iraq wa Syam? Tahu tak cerita-cerita yang berlaku di Syria pula? Tahu tak? Siapa tahu angkat tangan? Cikgu nak tanya soalan? Apa yang berlaku di Somalia, berlaku di negara Islam yang lain? Jangan kita ketinggalan ataupun kita terlepas pandang isu yang berlaku di sebelah Nusantara ini. Ya. Sebenarnya dunia hari ini telah mendedahkan kepada kita bagaimana orang kafir ini tuan-tuan ya, telah membuat satu konspirasi, walaupun dia datang bukan daripada agama Kristian atau Yahudi. Konspirasi bersama Yahudi, Kristian, Buddha. Ya, mereka bukan sekadar nak menghapuskan umat Islam ni ya tuan-tuan, tapi dia nak bukan sekadar nak bunuh dia, kalau boleh nak hapus ya, umat Islam ni tak ada atas dunia ni tuan-tuan. Kalau boleh tak ada umat Islam atas dunia. Saya berkesempatan ketika mana kita, yalah, alhamdulillah ada kita yang concern tentang isu di Palestin, di Syria. Saya melihat isu di pinggir negara kita tidak kurang maknanya apa, kesedihannya pun boleh tahan dahsyatlah. Khususnya yang berkait dengan 4 wilayah. Baru-baru ni dibunuh 3 keluarga. Satu keluarga anak, adik perempuan, anak 3 orang di Thailand umpamanya dibunuh, ditembak oleh tentera Siam. Ketika mana dia ingat perempuan tu dah mati, sebab perempuan tu peluk anak dia berdarah. Dia ingat dah mati, punya perempuan tu hidup lagi tapi kena tembak. Perempuan orang Islam petani kita kena tembak. Kemudian dia cerita, dia kata aku nampak muka orang tu, dan muka orang Melayu petani tuan-tuan, dia kenal. Tuan-tuan kalau biasa keluar masuk Thailand pun tuan-tuan akan kenal, tengok muka ini tahu Siam. Ini bukan orang Melayu. Tapi biasanya kalau orang petani, orang Latiwak, orang Yala ni kita panggil dia orang Melayu. Jangan panggil dia Siam, marah dia. Orang Siam. Jangan. Kena Muay Thai ombak ni tuan-tuan, Tom Yam Goong kita. Dia orang Melayu. Dia tak declare diri dia, tak mau diiktiraf sebagai Siam. Siam ni Siam kafir. Siam tu Siam kafir. Dia bunuh satu keluarga. Pasal lelakinya adalah pejuang Islam di Thailand. Di Myanmar, tuan-tuan tahu isu kan Myanmar? Tuan-tuan tak tahu isu, tuan-tuan cari sendiri lah internet lah. Gode-gode sambil tengok apa, ada apa cerita-cerita apa tu, Gyomi ke, cerita-cerita Korea yang terbaru lah, Supadora kan. Sambil-sambil tu tengoklah juga cerita-cerita yang berlaku di Myanmar. Kan? Kadang-kadang kita duk seronok tengok, isu-isu Myanmar. Pak dia keluar tepi tu pula. K-pop, kita pun klik K-pop. Ya, hal lain tu memang hak Islam dah. Myanmar apa tu, dia keluar saja je ke situ kan. Kadang-kadang Android ni macam tu lah kan. Game tu elok dah, dia keluar bawah tu. You want sexy girl? Korang ajar betul. Macam mana aku nak bagi anak aku main ni? Sexy picture. Game tu game blok-blok je, tapi dia saja dia keluar tu. Kan? Ada tak handphone macam ni? Tak ada. Ada okey, canggih tu. Dia keluar macam tu tuan. Internet macam tu juga. Kita cerita cari-cari pasal Islam, dia keluar. You want sexy picture from Australia. Kita pun godeh. Melekat itu. Lepas tu melekat terus kat situ kan. Itu bahaya juga tu internet ni. Tuan-tuan ketika mana tengok isu-isu ni tuan-tuan ya, di Myanmar, saya sempat berkongsi dengan beberapa orang. Ni orang ni 10 orang yang cerita pertama Myanmar kena bakar tu orang tabligh ni, puak-puak ni. Jadi dia datang minta bantuan, kita bagi cuba, selalu buat meeting. Ini isu Myanmar. Kat Pasar Borong tuan-tuan saya meeting. Kalau tengok muka saya kat situ memang muka Myanmar lah. Ya, kita buat program-program untuk bantu di kawasan-kawasan Filipin membunuh umat Islam. Itu kes tentera bunuh. Saya tubuhkan nama Ummah Care. Ya, yang ni apa? Muslim Care. Ini Ummah Care. Tak nak buah Arakan Care pula kan. Jadi kita buat, nak masuk Thailand kadang-kadang disoal siasat oleh tentera dan sebagainya kan. Jadi kita buat atas nama Ummah Care tadi. Bagi Quran sambil kita mendengar keadaan di sana. Ni masjid yang mereka serang, pernah serang. Ceramah aku kat sana tuan-tuan. Dia minta ceramah aku, Ustaz, ceramah bagi semangat orang tani lawan Sia. Aku nak kacak Ghana. Dia sedap suruh. Kita nak lalu border lagi. Jangan video lah. Ini babo ni, yang panggil babo dah. Ditangkap 4 kali tuan-tuan. Kes apa? Kes kerana mengajar Islam dalam pondok sekolah dia.
Kita buat atas nama Universiti Melaya. Kemudian kita pergi ke Filipina. Ya, ni sekolah yang kita dapat bangunkan. Tu Hanson tu saya, tuan-tuan. Jangan tak kenal pula. Tapi time-time berjalan ni begitulah, kadang-kadang kita bertukar jadi Transformers. Ni kawasan ni dijaga oleh mujahidin. Tu yang ada yang ujung tu, nampak tu. Si Mamat ni ustaz ni. Dia bila giliran dia bertukar jadi Transformer. Bila giliran jadi ustaz, dia pun jadi macam ustaz sebelah ni. Pakai pun dengan kepiah dan sebagainya lah. Tu ramai lah tu. Tu yang cek ke situ saya lah tu. Memang gerun tengok dia orang bukan senjata, tuan-tuan. Kita pistol air je main. Ini kampung-kampung yang pernah dibakar dan dibangunkan semula. Jalan, madrasah dia. Ya, ini orang, tuan-tuan, gelap ni. Dia pakai mudah. Orang tu. Jadi ini tu dia, tuan-tuan, nampak. Ini yang tentera takut ni, puak-puak ni. Ni ustaz-ustaz ni 2-3 orang ni. Ganas ustaz dia. Ini surau dia. Ini pondok yang kami adalah bangun-bangunkan sikit, bantu-bantu kan. Kita buat program Izzi Korban ni, madrasah ni sekolah tahfiz. Ini kita buat perigi. Ini bekas dah tembak masjid. Ini kena tembak ni masjid. Kemudian ni yang Myanmar, kita pergi tempat pelarian dia. Ni madrasah dia. Tu saya lah, baju sama je kan. Dah tak ada baju lain dah, tuan-tuan. Tu ada dia punya escort tu memang tentera lah. Ini guru Myanmar. Naik bot, tuan-tuan. Kayuh sendiri pula tu. Tak kesian ke? Itu di kawasan-kawasan yang kita cuba bantu. Ini program infak fisabilillah. Itu nama, itu logo. Cuma saya tak ada website pun lagi, tak ada lah lagi. Ini beras yang kita cuba bagi kat kawan orang kampung. Ya, ini orang ni Filipina yang dapat sumbangan. Ini kita buat perjumpaan dengan di Patani di Thailand. Bagi ceramah, ceramah ni itulah. Masalahnya dia suruh ceramah bagi semangat. Aku dah memang semangat. Tapi takat semangat je lah. Kita buat bagi Quran, cara wakaf. Itu atas nama sekolah tahfiz saya jugalah. Nanti kita buat program pertukaran pelajar. Ini pondok yang ditembak, tuan-tuan. Pondok madrasah ditembak ni, dia bulat-bulat ni bekas kena tembak oleh tentera. Ni pondok Paba ni lah ditembak. Jadi kita pergi cuba. Ini duit. Tapi bukan duit saya, tuan-tuan. Ni duit banyak tu. Ada? Ambil kau. Beratur duit. Duit pun beratur. Nak cerita dia 500,000. Jadi itu di antara benda yang saya buat lah. Saya cuba nak melihat keadaan di sebelah Nusantara yang kita tak nak pinggirkan. Selain pada ramai dah melihat isu yang berlaku di Palestin, di Syria. Jadi tuan-tuan, hari ni kalau tuan-tuan nak infak, bulan ni, bulan depan, hampir setiap bulan kami akan pergi. Belakang tu saya tak ada buat pembahagian lah. Tapi memang untuk beberapa bulan ni, untuk tahfiz saya tu, kalau tuan-tuan nak bagi sumbangan tahfiz tu, tuan-tuan kena direct dengan sekolah tahfiz. Yang ni memang saya nak buat infak untuk mereka. Buat jalan, buat perigi untuk perkampungan-perkampungan Islam. Macam itulah kita buat. Yang mana perlu kepada lawan, kita buat cara lawan lah. Kita tak boleh nak elak. Sebab orang Myanmar ni kena bunuh setiap hari, tuan-tuan. Kena bunuh setiap hari Myanmar. Jadi dia kena lawan lah. Jadi tuan-tuan kalau rasa nak syahid, Myanmar boleh, saya hantar lah. Saya hantar, bukan saya pergi. Wallahualam. Itu saja untuk renungan kita pada tengah hari ini. Saya mohon maaf seandainya apa yang saya kongsi dengan tuan-tuan pada tengah hari ini menyinggung perasaan. Aku liqali hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-quluba karistam ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahada ala nusrati syari'atik fawathikillahumma rabbitataha wa adim buddaha wa ahliha subulaha wa amlaha binurika alladhi la yahbu washrah sudurha bi fadl iman bik wa jamili tawakkul alayka wa ahliha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik fa innaka ni'mal maula ni'man nasir. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu